Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini untuk pengajian Mukhtasar kitab Al-Um, kita akan bincang muka surat 330 kitab terjemahan ini. Tajuk tidak ada azan pada hari raya. Mana tidak ada azan pada hari raya. Jadi tajuk ini sebenarnya salah satu bentuk salat Eid, salat hari raya, iaitu tidak ada dilakukan azan di mana salat maktubah, salat fardu itu. Qaul yang ke-873 betul. Imam Syafi'i berkata disyariatkan. Diriwayatkan daripada Zuhri, ia berkata bahawa tidak ada azan pada salat hari raya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pada zaman Abu Bakar, Umar dan Uthman. Muawiyah lah yang mula-mula mengadakannya di Syam, diikuti oleh Al-Hajjaj di Madinah ketika beliau menjadi pemimpin di Madinah. Cumanya di sini ulama berbeza apa maksud azan yang dibuat oleh Muawiyah. Apakah azan itu dengan mengatakan salatul jami'ah, ataupun macam mana? Itu khilaf pula tu. Setengah ulama kata bukan azan yang dilakukan untuk menandakan masuk waktu itu, tidak maksud itu. Azan itu mana bentuk pemakluman ataupun seruan supaya masyarakat mengambil saf, mengambil posisi lah. Supaya duduk berselerak tu masing-masing datang hampir kepada mimbar itu. Bukan kata azan Allahu Akbar. Setengah orang kata bukan itu maksudnya. Itu khilaf pula. Sebabnya setengah-setengah tu ada tengok tu siapa memburukkan Muawiyah tadi. Tengok dia telah melakukan bid'ah. Sedangkan 3 orang sahabat mula 4 sekali Nabi saya nak bakar, saya nak masa tak buat. Tiba-tiba dia buat. Apa buat pula di Madinah sampai Hajjaj itu. Baik, tak apalah ke. Zuhri berkata, dan adalah Nabi SAW memerintahkan muadzin pada 2 hari raya untuk mengucapkan as-salatu jami'ah. Atau ada zaman Nabi. Jadi sebab setengah ulama kata ni sebenarnya hak Muawiyah, dia macam perkukuhkan atas nama arahan kerajaan itu. Apakah mesti kata as-salatu jami'ah ataupun kalimah-kalimah lain yang boleh disebut yang menunjukkan supaya memberitahu pada masyarakat supaya mengambil tempat posisi yang betul dalam saf itu, supaya tidak berada berselerak itu, kerana salat akan dilaksanakan. Sebab dia beza dengan Jumaat ni. Kalau Jumaat ni kita kata dia khutbah dulu baru salat. Hari raya tidak, dia salat dulu baru khutbah. Itu beza dia ni. Baik. Jadi kata Zuhri, kalau zaman Nabi itu memang jelas lah tidak ada azan. Dia katanya salatul jami'ah. Salatul jami'ah mana? Marilah menunaikan salat berjemaah. Sebab dia azan ini secara umumnya dia untuk salat maktubah, salat yang fardu. Baik. Dalam qaul ke-874, Imam Syafi'i berkata tidak dikumandangkan azan kecuali pada salat fardu. Dan kami tidak mengetahui bahawa ada azan pada zaman Rasulullah selain pada salat fardu. Maknanya salat sunat tu Imam Syafi'i kata tak ada maklumat yang kita terima, yang kita peroleh. Bila Imam Syafi'i kata tak ada maklumat, maknanya perkara itu perlu kita beri perhatian. Kalau kita kata tak ada maklumat, itulah cerita. Ni Imam Syafi'i yang mana hidup mati dia dengan mengajar, mencari hadis, berguru sampai beribu guru. Bila dia kata tidak ada, maknanya perkara itu perlu diberi perhatian, menjadi dalil.
Saya menyukai, kata Imam Syafi'i, agar imam memerintahkan muadzin untuk mengucapkan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Sembahyang inilah yang mengumpulkan. Boleh juga maksudnya. Mana kita dikumpulkan ramai ni kerana sembahyang. Dan sembahyang ini sembahyang berjamaah. Namun apabila azan dan iqamah pada hari raya, katakanlah ada yang buat begitu, maka saya memandang sebagai perkara yang makruh, tapi tak perlulah diulangi salat. Kalau buat biar, tapi makruh. Makruh ni dosa kecil lah. Makruh ni maksud dosa kecil. Jadi cuma ni kalau nak sebut dengan bahasa lain, kalau buat selain daripada makruh, itu sudah dikira khilafus sunnah, menyalahi sunnah. Baik, seterusnya ayyabda bis salah ya. Di kata sini kami tidak mengetahui bahawa ada azan pada zaman Rasulullah selain pada solat fardu. Maknanya apa-apa azan lah, macam azan di mulut, ada telinga bayi ke apa tu. Tu tak, dia begini sebenarnya. Azan yang bayi ni banyak perbincangan lagi. Iyalah. Tak ada lah. Zahir tak ada. Langsung tak ada. Berlaku kebakaran. Bakar kau tak ada. Waktu sampai bau mayat pun ada. tu dalam kubur kena macam tak ada. Sebab lentur dalam kubur bahasa dia tak ada. Tu je lah. Imam Syafi'i dia kata tu tak ada juga. Azan Nabi Makkah. Ana tidak nafikan ada dalam kitab sebut ketika kebakaran itu kita nak hadis. Sebab Imam Syafi'i kata zaman Nabi. Sebab dia duduk situ, mak Islam dia kena pergi situ. Dari segi dalilnya, maksud dalil dia kena pergi situ. Memang dalam kitab ada sebut, ada. Tapi semata-mata sebut dalam kitab. Mana sikap ulama kita, kok sama-sama ulama, sama level ni. Ada kata, mari itu mendapat awal. Hafid Ibn Hajar kritik Imam Ghazali, berhafid tokoh lah pun. Itu biasa dalam agama. Dengan cara itulah menyebabkan terbentuk umat Islam ni dengan cara hidup berdalil. Hati kita ni spesifik sebut. Selain salat fardu, waktu yang saya tahu. Lain tak ada. Sebab tu isu azan itu kan memang tidak kuat. Ada tidak kuat, ada tapi tidak kuat. Walaupun setengah ulama kata walaupun hadis tidak kuat, jadi kita sebut sebagai nak memulakan supaya terdengar di telinga bayi. Waktu atas dasar perasaan andaya, perasaan gitu. Nak kata dalil sehingga kita anggap sebagai sunnah utama bila lahir tu bayi. Itu bahaya ke dah. Itu pelik juga tu. Dulu masa nak mengaji kubur ada sebut juga. Hak jelas. Dia tinggal hak cukup pada kata ambil timbang. Hak tu tak buat pula. Itu dalam Muslim lah sahih. Tinggal lama mana hak tu tinggal. Berpuluh tahun tak ada orang buat. Baru ni orang buat. Tu silap tu. Yalah. Sebab itulah agama Islam ni dia sentiasa ada kritikan. Jadi benda-benda gitu. Akhir sekali, walaupun kau tu sudah menjadi tradisi lama mana, tak? Bila terbongkar, rupanya hak kita aman ni hak lemah sangat dalil. Hak kuat tak buat sampai hari ni pun bukan semua orang buat. Walaupun ramai dah yang buat. Timbang, saya kata timbang dengan harga perak, saya kata dengan harga emas. Itu dalam riwayat Muslim. Anak dulu tahun 95, 96, masa kita dengar itu ada jiran kita di Demi itu. Dia tanya, pada waktu itu dia ada dengar dah sebut kata ada. Saya kata, kita sebut pada dia memang betul lah ni sepatut kita buatnya. Nak ambil berkat tu mana rambut itu dia lah, kita sedekah dengan nilai dia tu. Hak tu semua lain. Dah tu ada unsur falsafah dia lah. Nak mengisyaratkan bahawa kita sanggup habis harta supaya anak dan zuriat kita ni mengikut agama. Bagaimana nak buat? Kalau mengajar tu sepatutnya kena bayar, aku sanggup bayar. Sanggup habis harta untuk pendidikan agama. Tu ada juga disebut itu macam-macam lah. Dia sebenarnya perbuatan tu dia lebih menjuruh pada ibu bapa. Pendidikan tu dia lebih menjuruh pada ibu bapa sebenarnya. Baik, tak apa lah. Yalah macam-macam lah. Aku tengok dia kata ikut ayah saya. Dia nak takbir kan masa tu lagu buat ada itu dia. Ayah awak tak sabar. Tu ustaz tu. Bukan bicara isu ayah awak ayah dia. Amalan tu. Nak lagu mana? Sebab dia pun siapa ada tu. Ya kan? Saya ada buku tu. Ada ni? Ada dekat sendiri. Ya kalau tak jadi gitu.
Lepas tu dia tak boleh, dia ustaz yang buat hidayah kita rumah. Padahal kita tahu masa tu juga istighfar, minta Allahumma fillah wa Allah, minta doa subhanahu wa sampai selesai. Tu oleh fadilah. Baik, seterusnya ayyubda bis salah qabla al khutbah, memulai salat sebelum khutbah. Tu makna salat dululah. Salat hari raya dia beza dengan Jumaat. Imam Syafi'i berkata, Ibnu Abbas berkata, ashhidu. Ashhidu maknanya saya menjadi saksi. Atau wazan af'ilu tu. Ini dia panggil dhamir tu dhamir untuk mutakallim lil wahdah. Asalnya syahida yashhadu. Mana ashhidu. Hamzah tu untuk makna saya. Sebab kata yaf'alu, af'alu, saya akan buat. Ini saya menjadi saksi. Itu makna ashhidu. Ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu shalla qabla al-khutbah yawm al-'id thumma khataba fara'a annahu lam yasma'in nisa fa'atahunna fadhakarahunna wa wa'azahunna wa amarahunna bis-sadaqah wa ma'ahu Bilalun qailun bitawbati hakadha faja'alatil mar'ah tulki al-kharas. Saya bersaksi, ini kata Ibnu Abbas, saya bersaksi atas nama Rasulullah SAW bahawa beliau mengerjakan salat sebelum khutbah pada 2 hari raya. Dia semaya dululah sebab kita berbuatlah ni. Setelah itu beliau berkhutbah. Kemudian kaum perempuan kemudian kaum perempuan dia gini, terjemah itu kena ubah sikit. Terjemah dia gini betulnya. Fara'a, maka Nabi melihat ataupun Nabi merasakan annahu bahawasanya lam yasma'in nisa, bahawa suara dia tu tidak memperdengarkan perempuan. Maknanya suara dia ni perempuan tak dengar, beramah gitu. Nabi rasa gitu. Tu terjemah asalnya. Sini dia terjemah kemudian kaum perempuan merasa salah. Nabi rasa. Nabi rasa perempuan tak dengar suara dia. Hal tu kalau terjemah hal tu. Fa'atahun, maka Nabi datang dekat dengan perempuan, dengan jemaah perempuan, dan memberikan peringatan. Fadhakarahun, dan memberikan peringatan kepada mereka. Wa wa'azahun, dan memberikan pengajaran nasihat kepada mereka. Wa amarahun, dan menyuruh mereka bis sadaqah, supaya bersedekah. Itu terjemah ini. Tu silap besar tu sebab dia perempuan merasa. Dhamir tu jadi perempuan. Dhamir fa'il tu kena Nabi, bukan perempuan. Yang bersama Nabi adalah Bilal yang mengatakan dengan tengok dia terjemah, mengatakan dengan kaya teman. Dia kini ingat bahasa Arabnya qail itu betul lah dia asal makna yang berkata. Tapi qail dalam bahasa Arab dia banyak makna kita jumpa dah sebelum ni. Maqala Abu ayah awak, maqala Abu ayah awak buat apa sekali. Qala dengan makna buat. Qala bermakna fa'ala. Hak ni qail ni terjemahan dia ni bukan mengatakan dengan kain. Dia buka gini, dia ambil jubah dia tu, dia akak supaya orang sedekah masuk dan sebab kita kan jubah situ jadi macam jabir tu. Macam tadab. Dia tadab. Tadab situ masuk qail tu. Qail tu betul lah orang yang mengatakan, tapi dia banyak makna. Jadi terjemahnya begini. Maka bila pun menadah kainnya, tu. Begini. Dia buat dia dari begini. Dia pakai wujud tu, dia akak. Lalu para wanita melemparkan barang kemas mereka dan sesuatu yang lain lah. Hak mana ada tangan cincin apa kabui atas nama sedekah. Jadi makna kalau kita perhatikan di sini sebelum kita pergi pada riwayat Ibn Umar tu, maknanya salah satu amalan pada hari raya ni bersedekah. Tahu tak? Bersedekah. Sama ada tak dalam kampung kau bui pada orang susah kau. Pada hari tu bukan pergi kubur sedekah tu. Itulah sini. Mana habis bila sendiri. Bila Nabi fikir kat perempuan, mana bila pergi. Bila Nabi suruh sedekah dia akak baju dia lah. Pegang baju ni dia akak. Mana dia pakai luar ada bau tu. Tidak akak kita saja. Jadi perempuan tu tak. Itu maksud hadis. Cuba tengok nota kaki dia. Ini perbahasan kita salat 2 hari raya dalam Sahih Muslim. Mana hadis ni sahih? Jadi maknanya salah satu lah, tidak mesti. Imam itu
dia mesti menggalakkan orang ramai bersedekah. Pada antara satu seruan. Kayak kita lah ni kan. Nah, kalau baca khutbah kan dia sebut supaya tidak mengamalkan rasuah tu. Nah, kata berhati-hati jalan raya. Nah. Anak so banyak jemaah dia tu boleh tukar dah lah itu. Boleh tukar dah. Standard jadi dah irama dah tu. Jadi boleh tukar lah, boleh ubah. Ambil lagi pula sedekah. Tapi jangan buat doa betul-betul ikut Nabi yang kekal tu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Ibnu Umar, daripada Ibnu Umar, anak dia kata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar kanu yusalluna fil 'idain qabla al-khutbah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar dan Abu Bakar, mereka mengerjakan salat pada 2 hari raya sebelum khutbah. Itu sudah menjadi bentuk ataupun kata standard lah salat hari raya itu gitu. Daripada Iyad bin Abdullah bin Sa'ad bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan Nabi SAW mengerjakan salat pada hari Idul Fitri dan Idul Adha sebelum khutbah. Mana khutbah itu selepas. Daripada Wahab bin Kaisan, beliau berkata, saya melihat Ibnu Zubair memulai salat sebelum khutbah. Memulai semaya raya tu mana dengan salat lah. Dan selepas tu baru khutbah. Sebab khutbah ni termasuk dalam Id juga. Dia salatul Id. Termasuk salatul Id. Supaya ni lah, supaya kita kata hak maya Jumaat tu lah. 2 khutbah tu sebenarnya orang yang tidak dengar khutbah tu, kalau kita mengikut dalam pendapat Syafi'i, tidak dikira 40 orang. Tapi setengah-setengah ulama dalam mazhab lain Zahiri kata tak sah semaya Jumaat tak dengar khutbah. Sebab 2 khutbah tu dia mewakili 2 rakaat untuk salat zuhur. Tapi dia mazhab Syafi'i sah. Tapi kan kurang lah pahala. Qaul ke-876, Imam Syafi'i berkata, Imam Syafi'i berkata lagi, dia kata, maka dari dalil di atas, dasar pada dalil-dalil yang dia sebut tadi, ni Imam Syafi'i nak istinbat. Tadi dia sebut dalil bernabi, sahabat. Dia kata, daripada dalil di atas kami dapat memahami bahawa tidak mengapa imam berkhutbah dalam keadaan berdiri di atas tanah. Tak ada mimbar, tak apa. Sebab Nabi bila tubik daripada Masjid Madinah pergi ke musalla tu cacat gitu. Cacat gitu lah. Tak ada jadi masalah. Cuma kalau kita ada jadi hak apa? Hak boleh mudah nak angkat tu lah. Suruh kalau dia mudah nak angkat yang letak sebagai tinggi, itu lagi molek lah. Supaya jemaah ni boleh nampak dengan jelas masuk ke betul. Tapi tidak jadi masalah, tidak jadi syarat pun. Di gitu. Orang lain duduk. Tidak jadi masalah pun. Sebelum itu beliau berkhutbah sambil berdiri dengan 2 kakinya dan bersandar pada batang kurma. Gitu ya, bersandar. Tak ada itu pun. Cuma batang kurma tempat dia bersandar. Gitu. Kami juga memahami, kata Imam Syafi'i lagi, bahawa tidak mengapa seorang laki-laki berkhutbah pada kaum laki-laki, walaupun ia melihat bahawa sekelompok wanita dan laki-laki tidak mendengar khutbahnya. Tak apa lah. Daripada dia tumpuk pada orang dengar tu depan, orang belakang, tak apa, tak ada masalah dia. Cuma orang yang tak dengar tu kurang lah dia. Kami tidak berpandangan bahawa tidak mengapa ia mendatangi mereka lalu berkhutbah dengan khutbah yang singkat. Muka zaman dulu tidak ada pembesar suara. Kalau ramai sangat tu, jadi Nabi pergi ceramah pada perempuan tu khusus pula, khutbah khusus pula. Tapi ringkas lah. Semoga dia satu poinnya, bersedekah. Tu zaman tu dah lama dah. Sahabat tak dengar juga. Mai jauh. Bila Nabi tengok, tak dengar agaknya perempuan tu, Nabi pergi sebut sedekah. Baru tu dia lagi ke belakang dia tu lah, jom akak kain jubah dia ni supaya perempuan boleh bagi sedekah. Kita ada lah. Tapi sampai kita lah ni, isu ni tak timbul. Sebab kita ni ada pembesar suara. Duduk jom mana pun, kita duduk bilik air pun. So, kalau Mekah juga dia orang berjuta, ratus ribu, masuk pada kawasan bawah. Tapi saya bawah tempat bilik air kan, hingga bilik air dia besar, laut bawah juga terpaksa semaya situ. Anak pernah sekali. Tapi dia dengar. Hari itulah benar, dia pernah dengar tu. Masa semaya, nya putus, nya elektrik mati.
kau dengar apa-apa, nak ikut lagu mana? Kita tak apa orang pun kita duduk bawah. Enggak ada sampai kali. Kita pun gerok naik tangga jalan nyewa gitu. Nah, ya bila kita naik kata bawah kita nampak, bila kita boleh buat padu bergerak ke orang. Jadi hak duduk sebelah anak tu dia pakai balik ke anak, jadi orang hak belakang tu berpandu kepada anak. Itu pernah dah. Kita tak tahu nak rokok macam mana. Kita email rokok dah kita tahu. Anak pun gerok jalan naik atas tangga tu baru kita nampak orang tu. Nak orang kita boleh buat panduan lah. Jadi orang duduk bawah ni boleh buat panduan. Hati maksudnya biar ada panduan. Atas sebab itulah Nabi pergi kepada jemaah perempuan itu. Sebab Nabi kata Fara'ah tu kan Nabi rasa perempuan itu tak dengar aku sebut kau ramah tu pergi belakang itu. Cacat perempuan hikmah boleh pergi buka buat di masjid. Itu cerita dia nya. Jadi kata Nabi, kata Imam Syafi'i, kami memahami bahawa tidak mengapa, tak menjadi kesalahan seorang laki-laki, seorang khatib berkhutbah kepada kaum lelaki walaupun dia lihat ada sekelompok perempuan dan laki-laki tidak dengar khutbahnya. Berdasar pada tek arak ni, kalau kita tengok tek arak ni, sejumlah dia boleh ubah sikit. Kalau kita tengok Nabi ni, Nabi bila Nabi berkhutbah, Nabi yakin perempuan yang duduk belakang nampak macam tak dengar tu. Oleh kerana ramah sangat, Nabi pergi pula tempat dia khutbah situ. Mesti kena buat gitu. Itu persoalan Imam Syafi'i nak timbul sini. Kena buat gitu juga lah. Tidak mesti. Mana dia baca setakat orang dengar, orang boleh dengar. Misalnya kalau kita buat di pada bola dah, kalau tak ada mikrofon, tak ada pembesar suara lah kita kata dah. Apakah kena buat dua fasa? Mula-mula siapa buat depan, tapi kita tak mesti. Tak mesti. Walaupun Nabi buat, tapi ini tidak menjadi satu kemestian. Itu maksud dia ni. Kami tidak berpandangan bahawa tidak mengapa dia mendatangi mereka lalu berkhutbah dengan khutbah singkat. Tapi kalau pergi juga seperti Nabi buatnya tu, tak ada masalah. Bahkan ana setakat anda tengok lain, kalau keadaan memerlukan gitu, molek pergi kepada pihak wanita bahagian belakang, molek pergi seperti Nabi buat ni. Cuma Imam Syafi'i tidak mesti. Tidak wajib yang demikian atas iman, kerana tidak diriwayatkan daripada Nabi kecuali hanya sekali. Cuba tengok Imam Syafi'i. Nabi buat sekali yakin. Jadi nak ayat ni harus bukan wajib. Sebab maya raya ni 2 kali setahun. Bila kata kita tahu sekali Nabi buat mana, kalau tu tidak wajib. Nak buat tu molek, tu memang kita pun tak kata tak molek. Padahal Nabi SAW banyak berkhutbah. Nabi lah khutbahnya pada hari raya tu. Sekali Nabi buat tu macam tu. Hal ini menunjukkan bahawa Nabi SAW melakukannya, namun beliau lebih banyak meninggalkan, lebih banyak tak buat, sekali dia buat. Kita akan jumpa ke datang dalam bab salat. Bagaimana zikir selepas maya. Imam Syafi'i kata lama lagi lah nak jumpa tu. Imam Syafi'i kata bagi saya beberapa kali, sekali, 2 kali, paling tinggi 3 kali Nabi dok orang masa semaya, nak mengajar sahabat cara berdoa. Lepas tu dok masing-masing waktu Imam Syafi'i sebut. Nampak lagi nak jumpa tu. Tapi ada yang sebut. Maknanya Nabi baca tu nak ajar ada dia doa. Nabi mengajar dan itu praktikal. Lepas tu sahabat masing-masing buat, dia tahu. Sebab orang lain ni anak rasa dia tidak tahu, dia tidak tahu sebenar, tidak dinyatakan kepada dia gambaran sebenar ibadat tu secara detail, satu persatu. Sebab tak ada orang kata dia sapa pedana lah. Tak molek dia kata tu email doa kita rumah dia. Dia kata balik itu. Tak molek kita duduk orang rumah dia. Berdoa dia tu. Tu penyentuhkan. Dia kata tak molek ya. Itu email buat balik belakang. Ada tu bukan juga lah. Dan anda tidak kata kepada masyarakat muka ya. Dia tu email dia orang kata orang dia tiba-tiba ramah. Orang debat tu email orang lagi. Nama kata kita tu dah. Abang pergi maya di belakang. Lepas tu Pak Rakaat pula tu lepas Isya. Email duduk marut. Dia kata tak kena balik tu. Sebab tu dia kata gini, tak mau dia tu email duduk zikir lah, baca dulu. Orang duduk maya. Waktu baru tu dia punya. Ya kau gitu ya. Dia kata gitu lah, kata sebenarnya. Kita tengok asal Nabi buat. Cumanya kita mengambil sikap berlembut. Dan apa tidak suka timbul isu, kita buat, kita tak kata dia mau nak buat, dia mau yakin betul. Dan dia terima pandangnya. Ada setengah ustaz kata buat begitulah, ikut apa dia nak buat. Itu hari ya.
Cuma dia tak boleh nak paksa kita sebab kita ngaji ya, seperti mana kita buat tu. Imam Syafi'i pun sebut. Kita akan jumpa ke lantai. Imam Syafi'i sebut. Begitu tenis pun sampai kita jumpa dah kan? Teknis pusat Betul itu, betul tak? Itu boleh tenis pun sampai. Kila ada dikatakan kila ni tak boleh pakar pendapat tu. Kayak kita bincang tu, betul tak? Ada mazhab Syafi'i ni banyak itu. Sebab Imam Syafi'i ni ialah nasirus sunnah. Nasirus sunnah, penegak sunnah. Setengah kata dia muhyu, penghidup sunnah. Tak apalah kan? Gitulah. Cuma dengan masyarakat ni kita belum, dia tak tahu. Kalau kita ya, anak pun acak kali lah, bukan sekali dua, lebih 5 kali, 6 kali. Apa Ustaz dia buat gini tu ditanya. Aku Ustaz Kimi buat juga. Lepas maya kan, orang lain tikmeh dia buang maya kata dia mesti. Kata kena tanya lah Ustaz Kimi tu. Apa dia buat? Kena belajar tanya. Jangan sangka macam-macam. Tak, mesti ada tu maklumat dia buat gitu. Kita orang yang bagus ni dia akan tanya. Baik, seterusnya. Qaul yang ke-878, Imam Syafi'i berkata, dia sani masa anak ketiknya Imam Syafi'i dia kata dia sebab Nabi buat sekali. Apa buat sekali? Kalau perkara tu orang panggil wajib, muakkadah. Kalau tidak wajib, kalau muakkadah, muakkad mesti Nabi buat banyak kali. Ini sekali Nabi sedangkan semaya hari raya 2 kali setahun. Mana kalau kita kasih 10 tahun, mana 20 kali. Tapi sekali dia buat. Apa jadi? Maknanya tak wajib itu. Tapi kalau buat tu boleh. Sebab tadi pun Nabi sebut fara'a, Nabi kata mana pada pandangan Nabi perempuan ni tak dengar. Suara dia perempuan tak dengar. Dia rasa gitu masa dia berkhutbah. Sebab tu dia gitu. Okey, baik. Kemudian ya, Ini tak payah lah sebab ada speaker. Sebenarnya tak payah. Sebab sudah tercapai maksud tu. Dengan adanya pembesar suara duduk mana-mana pun boleh. Tak jadi masalah. Itu kebaikan zaman kita. Kebaikan zaman. Baik, qaul yang ke-878 Imam Syafi'i berkata, imam memulai salat 2 hari raya dengan salat sebelum khutbah. Apabila ia memulai dengan khutbah sebelum salat, maka saya berpandangan hendaklah dia mengulangi khutbahnya sesudah salat. Kalau dia start dengan khutbah dulu sebelum salat, ni bukan wajib, cuma saya berpandangan supaya tidak khilaf sunnah. Dia kena ulas mula khutbah dia selepas semaya. Kalau dia buat gitu, semaya tak payah ulas khutbah tu. Apa? Sebab nampak khilaf zahir. Khilaf zahir. Zahir tu nampak bercanggah. Tapi tempat kita tak berlaku ni. Kan tak ada bunyi dah tak pernah lagi ada tengok. Tak ada bunyi. Tak ada bunyi. Kalau azan tu ada kata-kata. Anak sebenarnya pernah juga dengar sekali 2 kita masa budak-budak dulu. Ada. Lepas tu tak ada. Umumnya tak ada. Namun apabila dia tidak buat, dia tidak ulangi khutbah dia, kalau dia salah tadi, maka dia harus mengulangi salat dan tidak ada kafarah. Tapi harus ni maknanya wajib ni. Harus mengulangi salat. Mengulangi salat. Yalah khilaf tidak mutamak ni dan macam itu. Cuma Imam Syafi'i kata harus mengulangi salat dan tidak ada kafarah maknanya. Dia maknanya bila dia tidak mengerja, mana dia tidak apa ni? Dia tidak khutbah ni, dia tidak baca khutbah. Dia tidak khutbah. Maka dia tidak harus mengulangi salat dan tidak harus, mana tidak wajib lah. Boleh bukan itu apa boleh tidak mengerjakan khutbah. Maka dia tidak harus mengulangi salat. Mana tak perlu salat semula maksudnya. Kekal tu lah. Dia tak baca khutbah misalnya. Lepas tu kena sembahyang semula. Baca. Maknanya selepas siap kan. Atau kena main mula. Ataupun sebab gini, anda tengok dari segi domeh dia ni. Kalau tengok ta'arab, cuba tengok semula lah di dalam kitab ini. Wa yubda fil ayat bis salah. Dimulai semaya hari raya tu dengan salat, lepas tu baca khutbah. Kalaulah seorang imam ni, anda tengok Arab dia ni. Kalaulah imam tu dia mula dengan khutbah sebelum semaya, mana dia khutbah dulu sebelum semaya, saya lihat dia kena khutbah balik selepas semaya.
Tapi kalau dia tak buat gitu, tu maksud dia, tu jelas lagi. Maknanya dia khutbah dulu. Dia buat sebuah majma'. Lepas tu dia tidak ulang khutbah dia tu. Tak perlu dia buat semula semayang. Itu maksud dia. Maknanya jadi semayang. Itu maksud dia. Bahaya takut silap sebab tengok sini apa lain. Orang Arab lebih nyata. Dia khutbah dulu sebuah majma'. Lepas tu baru dia semayang hari raya. Apakah dia kena khutbah semula? Hak maliknya gitulah dia kata. Kalau dia tak buat tu, tak apa. Semaya aku dia tidak kena ulas semula, tak apa. Itu maksud dia nya. Dan tak ada kafarah pun, tak ada kena bayar kamu denda, tak ada. Sebagaimana halnya apabila dia solat dan tidak khutbah. Kalau dia tak khutbah, solat saja, maka tidak wajib juga dia ulas khutbah dan ulas solat. Bila selesai, tidak. Tapi kuku mana tak akan berlaku, nak tahu gitu, katakanlah berlaku. Tapi kalau berlaku ini berat, nah ni lama-lama tempat kat sini berlaku apa? Yalah kalau berlaku, misalnya khutbah berlaku antara 4-5 orang, sebab musim PKP kau ni ya, saya berlaku dah. Kau tak aje baca khutbah kepok ni. Takutnya khutbah dulu, pas maaf. Lagu mana? Perlu. Diomong dekat. Diomong. Kau bini, kau tak tahu anak pakai ikut pok ni macam Wahyu dah apa ayat tu kan. Nah, kalau kira lagu tu susah main tu, sudah makan tu. Jamu apa ni wadah raya tu. Wadah tu. Tak perlu lah balik, tak perlu buat semula. Itu maksudnya. Dan tak ada kena bayar denda ke apa pun. Baik, seterusnya at-takbir fi salatil Eid. Zaman Marwan ya? Zaman Marwan dia waktu berkumpul. Ada hadis. Ya, dapat kritikan lah. Sebenarnya ada kritikan. Zaman Marwan tu yang Abu Sa'id kita tarik dia. Ada kritikan, ada kata tegah lah waktu ada dan Nasa'i pun ada tu. Cuma kita tak jumpa lagi kat tu ya. Wallahualam, ana pun kena cek semula setahu mana kesahihan riwayat tu, wallahualam. Tapi ada disebut. Ada disebut. Jadi sejauh dia ada kritik kerana aku tak baca. Sebabnya anak belajar dulu setengah-setengah tu orang kata tidak jelilah cerita. Waktu itu lebih kepada cerita nak memburukkan dia. Wallahualam. Setahu mana Marwan lah. Gozami Fitri. Bukan dia Marwan, dia orang politik ya. Jadi musuh-musuh tu ada lah, biasa kan. Itu tu boleh kita sembok semula lah. Syah anak pun tak ingat dengan Maulid tu. Ya? Boleh kita keluarkan teks bertubuh bunyi bertubuh ni. Untuk dia sebagai selain daripada dengar bertubuh. Itu Maulid. Itu lebih fokus ya. Bukan bina. Ada Maulid. Dia lebih fokus. Hak tu sebenarnya sebab kita guna, dulu ada pernah tanya, bukan cuma hak Maulid ni kita berkhutbah. Cuma kalau kita guna slide buat projector, kita tak poin-poinnya. Itu Maulid. Itu Maulid. Anda pun fikir dulu memang nak buat pun. Tetapi kita tak boleh. Anda kata Maulid, orang boleh buat panduan. Jangan kita buat betul essay orang malah nak baca. Poinnya. Kamu takut baca masa bertempur. Ada dia gini maksudnya gini. Dulu anak nak buat. Kita bagi nota, macam kita bagi nota tu. Dia make depo kita baca. Ada dia begini. Kalau buat essay dia jadi gitu. Dia maksudnya anak nak buat dulu misalnya kita kata contoh ni saya A4 kita nak buat bagi dua kita buat saya besar form dia tu. Misalnya kita buat apa poin kita nak sebut dalam khutbah. Katakanlah 10 poin itu ya. Maknanya satu ni. Okey, poin pertama. Okey, khutbah yang saya akan sampaikan pada hari ini menyentuh 5 poin. Seperti mana sidang hadirin boleh lihat. Dia tak baca pun. Dia akan tengok. Poin itu kita highlight ada pesan. Waktu memang ada. Poin pertama dalam khutbah. Dia khutbah dia tak ada secara baca berita gitu. Kalau Kelantan dia masjid Al-Ustaz, masjid Al-Ustaz. Rahimah lah masjid. Bukan Rahimah. Masjid Al-Ustaz, masjid negeri. Masjid negeri ya. Masjid Al-Ustaz. Ada begitu Syekh Musyid lepas Jumaat. Masa Jumaat tu khatib dia imam tua lah dia khatib. Dia kecek kedah Mekah. Dia bawa nota satu angin. Dia poin satu poin tahu apa kalau kita kecek Kelantan apa nak sebutnya ni. Poin 1, poin 2, poin 3 dia sebut dulu. Kalau ibu perhatian poin 1 dia pula tak kena tek. Memang tak kena gua dengar kata baru khutbah. Ni kita baca berita. Negara
Dah lah boleh ajak hadis salah tu. Wakaf tak kena. No. Jadi benda-benda begitu. Kacau Kelantan tu. Supaya Ustaz bagi lah yang Kelantan. No. Boleh gitu rasa. Ya kalau tidak Kelantan pun maknanya orang nampak macam benar ni kalau kita baca ke tak. Jadi kadang-kadang orang kata dia apa? Betul dia baca. Itu mana point tu. Dulu memang kita nak buat apa? Kita macam kat ya. Kalau bagi kertas dia baca, kita pun kita baca. Pernah terjadi di Indonesia, di Medan. Di Medan ni dia siarkan surat masjid dia tu. Dibagi semua orang Israel beli. Jadi orang baca masa tu dia dah ada ketubah tu, tag dia. Hatu lah sebut kalau kita buat. Dia nak baca surat khabar. Kalau kita buat essay dia jadi gitu ya. Sebab tu dia tak perlu essay. Point saja. Point ni makna satu baris lah. Baris kedua. Jadi huruf-huruf sah, huruf-huruf itu tu jadi nampak fokus. Ustaz, ada soalan online ni. Soalan dia, kalau ketika solat hari raya, lepas solat imam lain berkhutbah, Boleh. Supaya Jumaat kau boleh tak masalah. Boleh. Tapi lebih baik orang sama kan. Orang sama tu je lah. Tapi naknya boleh. Harus. Dia ada khusus tu. Sepos maya pun boleh tu email lain-lain yang kita bincang dia tu. Tak. Masalah orang lain naik mari pula. Orang lain semua sakak, hak tak masuk sama email. Kan boleh. Dan mazhab Syafi'i lagi. Boleh tu ya. Baik, at-takbir fi salatil aidain. Ni takbir pada solat dua hari raya. Ini pun panjang juga, kita ambil sedikit saja. Qaulah ke-879. Ni anak ni tidak nak bincang secara lebar lah. Dia punya khilaf-khilaf tu. Kita mungkin ambil dalam sesi lain. Kita nak kita ni kan. Baik, Imam Syafi'i berkata dalam Qaulah ke-879. Ibrahim telah menceritakan kepada kami. Ia berkata, telah menceritakan kepadaku oleh Ja'far bin Muhammad, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar kabbaru fil aidain wal istisqa sab'an wa khamsan wa sallu qabla al-khutbah wa jaharu bil qira'ah. Kata Ja'far bin Muhammad, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar bertakbir pada dua hari raya dan salat istisqa minta hujan sebanyak 7 kali dan 5 kali. Yang mereka salat sebelum khutbah dan membaca dengan suara yang nyaring, seolah-olah semaya jahat. Jadi maksud bertakbir ni, takbir mana? Kalau kita buat lah, kita takbir raya kan, sebelum Allahu Akbar kan. Itu takbir. Selepas takbiratul ihram. Tak ada. Selepas takbiratul ihram. Sebab kita dah buat lah. Dia kan 7-5 kan, dekat pertama 7 lah. Dekat kedua 5. Kalau kita dah buat. Ada seorang email tu lucu sungguh. Ada kata dia wayak sebelum maya. Kena buat gini, tak apa wayak takut tak ingat. Dia buat dia bertokar. Dia. Nak ayat manusia ni lemah. Mula-mula dia buat 5. Lepas tu dia buat 7. Lepas tu pas maya dia minta maaf. Ambo pula tak ingat. Nak buat tapi dia wayak pula tak ingat tak apa. Dia memang tak apa pun. Memang tak apa pun, tak ingat tu tak buat tak apa. Dia wayak pun tak ingat apa. Tak ingat pun tidak jadi batal maya tu. Habislah. Tak perlu tu, tak perlu habis je lah. Tapi molek buat ni kalau mengikut riwayat ni jelas lah. Kan jelas takbir 7 kali dan takbir 5 kali. Dekat pertama tu dekat kedua 5 gitu. Jadi Imam Syafi'i berkata untuk qaul yang ke-880 daripada Nafi'. Nafi' ni bekas hamba ni, maknanya hamba yang dibebaskan oleh Ibnu Umar. Kata Nafi', saya menghadiri salat hari Idul Fitri dan Idul Adha bersama Abu Hurairah. Beliau membaca takbir pada rakaat pertama. Membaca takbir ni maknanya bertakbir. Pada rakaat pertama 7 kali sebelum baca Al-Fatihah tu. Dan pada rakaat kedua sebanyak 5 kali supaya kita ada amal lah. Supaya kita ada amal lah. Qaulah ke-881, Imam Syafi'i berkata, apabila imam memulai salat 2 hari raya, maka hendaklah ialah bertakbir untuk masuk ke dalam salat. Itu takbiratul ihram. Dan juga takbir salat 7 kali. Kemudian membaca doa iftitah sebagaimana dibaca pada salat fardu. Setelah itu dia membaca wajah tu wajah sama selepas itu dia bertakbir 7 kali. Mana takbiratul ihram itu lain. Waktu itu orang panggil sebagai tanda mula-mula masuk. Gitu. Lepas tu
baca doa iftitah, itulah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Faham dia tu barulah dia bertakbir sebanyak 7 kali. Bukan takbir iftitah tu, takbir iftitah takbir ihram tu. Iftitah mana takbir yang menandakan kita mula masuk dalam salat. Bukan apa? Lain pula. Kemudian dia membaca Al-Quran, rokok, sujud. Bila dia bangkit pada rakaat kedua, dia baca takbir sambil berdiri sebanyak 5 kali. Takbir berdiri itu lain pula. Takbir berdiri dia panggil takbir intiqal. Tahu? Takbir pindah rukuk atau tak? Kemarin jadi net lah siapa tu ya. Kemudian dia baca Quran, lalu rukuk dan sujud dan begitulah seterusnya lah. Ini dari riwayat Ibn Abbas. Dan alhamdulillah ulama kata kuat. Ibn Abbas. Imam Syafi'i berkata lagi, ini qaul yang ke-882. Apabila imam telah melaksanakan salat dan memulai dengan takbir pertama dan takbir kedua dengan kadar baca yang tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek, lalu membaca tahlil la ilaha illallah, kemudian bertakbir dan bertahmid, ia juga melakukan hal seperti ini di antara setiap 2 takbir dari 7 dan 5 takbir. Setelah itu dia membaca Ummul Quran dan surah yang ada dalam Al-Quran. Jika dia mengikutkan takbir dengan sebahagian lain tanpa dipisahkan antara satu takbir dengan takbir lain dengan zikir, maka hal itu saya pandang makruh. Namun dia tidak harus mengulangi salat dan tidak pula melaksanakan sujud sahwi. Apa dia nak sebut sebenarnya? Kalau dia nak sebut, kalau kita perhati di sini, ni maknanya selepas dia takbir tu ni. Saya ulas sekali lagi lah supaya kita lebih faham. Dia nak ayat ni sebenarnya Ibn Abbas kuat tadi. Maknanya antara kita kata takbir, apa dia kita kata? Kita ambil daripada mula. Mula-mula dia panggil takbir, lepas tu ihram. Okey, selepas tu kita baca doa iftitah. Baik. Selepas tu baca takbir. Jadi apakah ada disebut zikir lain? Misalnya la ilaha illallah. Kalau riwayat Ibn Abbas ada. Kata mana? Kita kenapa hal Imam Syafi'i ini sebagai orang panggil ialah qadhi, hakim. Kan ada baca lah kan? Apa isu dia ni? Dia nak ayat sini. Bata apa? Cuba kita tengok. Tapi kena ingat sebab tak ada sebut tadi awal, Ibn Abbas ni tu hak standard dia. Apa tu? Okey, baik. Sebab perlu anak tekan, sebab orang kita ni berhinam boh. Apabila imam telah melaksanakan salat dan memulai dengan takbir pertama dari 7 takbir sesudah takbir iftitah. Bila dia sudah takbiratul ihram, dia baca doa iftitah, lepas tu dia takbir tu dia kali rakaat pertama tu lah. Lalu dia berhenti pada takbir pertama dan takbir kedua dengan kadar baca yang tidak terlalu panjang dan juga tidak pendek. Lalu dia baca tahlil la ilaha illallah. Ni takbir juga Allahu Akbar. Dia baca la ilaha illallah. Misalnya, lepas takbir bola dulu la ilaha illallah. Kalau dia kata gitu lah mana? Tu dia nak ayatnya. Dan takbir kedua dengan kadar baca yang tidak terlalu panjang dan juga terlalu pendek, lalu membaca tahlil, kemudian bertakbir dan bertahmid. Maknanya bukan kata la ilaha illallah, Allahu Akbar dan alhamdulillah. Dia juga melakukan hal seperti itu di antara setiap 2 takbir dari 7 dan 5 kali takbir. Setelah itu dia baru lepas tu baru baca Fatihah dan surah yang ada dalam. Jika dia mengikutkan takbir dengan sebahagian tanpa dipisahkan antara satu takbir dengan takbir lain dengan zikir, maka hal itu saya pandang makruh sah mayat dia. Namun dia tidak perlu, tidak wajib ulas semula. Imam Syafi'i nak ayat kata, Imam Syafi'i nak ayat perbuatan dia ni sebenarnya sudah ada sedikit kesilapan, sebab tu jadi makruh. Dia kini saya jelas. Misalnya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Lepas tu dia pun bacalah apa ni doa iftitah. Sebab dia pun takbir, takbir tu juga Allahu Akbar. Subhanallah la ilaha illallah. Satu hari dia kata lah, isu dia sekarang ni dia sambung kan ke tidak? Kayak kita baca tu, memang baca tu. Cuma dia kiranya sambung ke berarti misalnya Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Sambung lah, supaya jadi macam takbir tu bersambung dengan tu. Kayak dia kena berhenti kan? Allahu Akbar, habis tu. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau dia wasah lain ataupun kalau ada dia baca zikir lain, lagu mana? Dia kata makruh. Dia bagi anda lah, setakat anda tengok lain itu termasuk dalam khilaf usul. Tapi nak kata tak sah tidak lah, sebab dia semai sunat dia lain sikit. Tapi bagi Imam Syafi'i nak ayatnya bahawa takbir itu dia tak boleh wasal.
Dia tak boleh wasal dengan zikir la ilaha illallah. Dia sebenarnya kalau kita kata subhanallah yang itu sebenarnya dia ada lagi banyak bacaan lain. Dia tidak satu bacaan. Kalau kita dengar hadis, kita kata subhanallah saja boleh. Kalau ini tidak la ilaha illallah, subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar misalnya. Tak apa tu. Cumanya dia kena berhenti sebentar. Apa dia panggil? Sakta macam bukan sakta. Berhenti sebentar. Jangan sambung. Tapi kalau dia sambung pun tidaklah jadi tak sah semaya dia. Tapi molek tidak sambung. Allahu akbar. Cuba perhati molek di email Pak kita. Ada perhati dengan dia ikut betul. Allahu akbar. Dia nyaul. Oh dia kata subhanallah. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Wala haula wala ada wala setengah ada dah. Atau sebenarnya kalau dalam kitab kita tengok akan datang kita jumpa dengan Nasai, dia banyak hadis berbeza-beza. Tapi kena ingat bila kata berbeza-beza pun mesti ikut Nabi. Jangan kita buat lebih daripada Nabi. Kalau Nabi ada 3, perbezaan Nabi ada 3 tu sudah. Kalau dia kata beza, mana boleh lagi lah lain. Tak boleh gitu. Apa yang jadi tak semiwasa tu takut jadi bersambung. Itu maksud dia nya. Sini dia buat tahlil dia kata. Tahlil itu maksudnya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Takat tu boleh dah. La ilaha illallah wallahu akbar. Ila hadratan Nabi sudah. Ajak ila hadratan Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Itu tak ada tu. Itu tak ada tu. Tak ada. Kamu jangan ngati dulu. Itu tak ada tu. Oh panjang kalau cerita ila hadrati tidak. Sebenarnya dia ada berkait banyak kala di situ. Ulama kita kritik dia bukan semata-mata ucapan. Dia ila hadrati. Sebenarnya kata-kata itu bila Nabi ada dekat boleh ucap. Ila hadrah kehadapan. Jadi memang masih kehadapan. Enggak kehadapan mana Nabi mati ya. Pokok ni sebenarnya yang memulakan sunnah ni bukan sunnah Nabi, sunnah ni. Dia menganggap bila kita zikir, bila kita buat maulid, buat Nabi mari. Sebab tu dia kata ila hadrat. Kayak kalau kita tulis surat ya, ila hadrati akhi kiram, kehadapan saudaraku yang ila hadrat. Makna kau itu hidup. Menambah visi tak visi Kalau kursi bukan kursi ni, kursi comel. Dihias. Na'udzubillah min zalik. Boleh bahan maksud tu. La ilaha illallah tu maknanya sebab dia ada kotak silap ni 3 gitulah. Kalau kita baca ni biasa dia ada beberapa lah. Boleh rujuk dalam nas ayat kalau kita jumpa. Baik, yang terakhir siapa yang terakhir hari ataupun kita berhenti setakat dulu. Kita berhenti setakat depan ni kita sambung menyebutkan. Ya boleh sila. Sunat tidak wajib. Tapi sunat itu kira sunat yang ditekankan juga. Sebab Nabi setakat ni boleh kata Nabi bukanlah sama ada tongkat ataupun tombok ataupun dia punya busur panah tu buat tinggi ni ada Nabi sikit. Tapi jangan pejabat nyapu. Dah tak ada tu. Tak boleh lagi, tak ada asal. Ini kayu gah dah. Jangan nampak pada dia tu kayu gah tu dia. Dia tak mesti sebab kalau buat nampak jadi nampak macam buat main-main tak boleh. Kalau dalam PKP siapa air masuk ke pegawatan nyapu. Tak buat pada nyapu. Ada